Allahumma alimni ma jahiltu wa dzakirni ma nusitu. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi masjid, Datuk Pengurusi Ahli Jawatan Kuasa Masjid, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih Allah memberikan kepada kita kesihatan, kelapangan waktu untuk sama-sama hadir di masjid ini, sama-sama kita menunaikan solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan kita keluangan waktu untuk duduk sama-sama mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita duduk pada malam ini adalah alasan kita depan Allah Subhanahu wa taala besok kita boleh cakap, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau beri aku umur 60, 70, 80 tahun. Ya Allah, aku gunakan umur ni untuk menuntut ilmu di jalan Engkau, ya Allah. Aku datang kuliah maghrib, aku datang kuliah subuh, ada pengajian-pengajian agama, aku datang, ya Allah. Ketika mana kita bertemu dengan Allah, ketika mana kita nak dicabut nyawa kita, kita boleh sebut lagi tu, ini yang terbaik yang kita sembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan umur yang Allah bagi ini untuk kita hadir program-program agama, walaupun masing-masing sibuk dengan keluarga, cuti sekolahnya kan, dengan masalah tempat kerja, masalah jiran, masalah jemaah, tapi kita hadir, duduk sama-sama. Walaupun duduk tu ada yang ngantuk, nak tidur pun ada kan, ada yang cari tiang, macam-macam style ada. Bila memang tak apa, yang itu lebih baik daripada kita tidur di rumah. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kita masuk aja masjid, doa, iktikaf, niat iktikaf, selagi mana kita berada di masjid tu, kita akan dapat pahala. Walaupun tuan-tuan cari tiang untuk tidur, letih, tahu kerja kan, balik malam letih, datang enggak kuliah, dengar kuliah dalam keadaan ngantuk, tersengguk, dengar kuliah kan, ngantuk kan. Tapi maksudnya itulah yang Allah nilai untuk kita. Allah Ta'ala dia tak tengok apa result yang akan kita dapat. Kita faham ilmu ni canggih, alim sangat, Allah tak nak tengok benda tu. Tapi yang Allah nak nilai pada diri kita, tuan-tuan, kesungguhan kita, apa usaha yang kita buat, sejauh mana kita bersungguh-sungguh. Letih kita, datang juga ngantuk, duduk dengar hilang kan, tertidur, tapi pahala Allah. Dalam hadis Nabi sebut, selagi mana kita duduk tu adakan pahala Allah kita akan dapat. Mana yang sihat tu boleh dengar kan. Maka di situ penilaian Allah tu sifatnya amat luas. Bukan tak semestinya kita datang kena alim, faham semua ilmu baru kita ni jadi dinilai dengan baik oleh Allah, tidak. Tapi Allah menilai usaha kita. Datang, cuba dengar, tak faham pun tak apa, dengar. Tapi itulah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kefahaman di antara manusia ni berbeza. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dia menyampaikan dakwah, para sahabat ni bukannya semua cerdik pandai. Ada cerdik, ada tak pandai, ada terlebih pandai, ada jenis banyak komen. Maka antara dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, ada hadis yang Nabi sebutkan, moga-moga di antara kamu ini ingat apa yang aku sebut ini dan sampaikan kepada orang kemudian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi mereka, orang kemudian tu, lebih faham daripada kamu. Ada Nabi sebut begitu. Jadi moga kita ni sentiasa dirahmati oleh Allah, dan kita berada dalam majlis ilmu ni, Nabi sebut Allah akan turunkan rahmat, dan Allah turunkan malaikat, yang malaikat mendoakan rahmat itu untuk bagi orang yang hadir pada majlis ilmu. Moga-moga kita tergolong dalam golongan tersebut. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Mabahis fi Ulumil Quran, sebuah kitab karangan
Syekh Manna Khalil Qattan, seorang ulama Mesir, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan cara mudah memahami Al-Quran, yang mana kitab ini membincangkan tentang kaedah-kaedah asas untuk memahami Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran sepanjang masa. Kita dah sampai ke muka surat 18. Itu pengajian kita yang terakhir pada 16 hari bulan 8, 6 hari bulan 8 2022. Sekejap. Sorry. Bukan, muka surat 19. Muka surat 19 pada 5 mana tadi? Sini. Muka surat 22. Salah tengok. 2 hari bulan 8. Masjid Nurul Jannah. Muka surat 22 kita masuk kepada tajuk nama dan sifat-sifat Al-Quran. Kita dah habis bab pertama di sudut sejarah. Kemudian kita masuk bab yang kedua, dia membicarakan tentang pengenalan kepada Al-Quran, ta'rif kepada Al-Quran, apa yang dikatakan Al-Quran itu. Kemudian dia masuk kepada nama dan juga sifat Al-Quran. Muka surat 22 di bawah itu kata pengarang, Allah menamakan Al-Quran dengan banyak nama. Jadi sesuatu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, apabila benda itu hebat, benda itu canggih, mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah, maka dia akan, namanya akan banyak. Kalau Arab dia kata kasratul asma yadullu ala syarafil musamma. Banyaknya sesuatu nama itu menunjukkan kemuliaan benda yang dinamakan. Jadi Quran ini Allah ciptakan, Allah turunkan. Jadi Allah bagi pada Quran tu banyak nama, nak menunjukkan betapa mulianya Al-Quran itu. Yang pertama, pengarang dia bawakan dalil. Dia letakkan nama yang pertama ialah namanya Al-Quran. Dalilnya daripada surah Al-Isra ayat yang ke-9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Surah Al-Isra ayat ke-9. Allah berfirman, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Dan juga Quran ini memberi berita gembira bagi orang yang beriman, allazina ya'maluna as-salihat, yang mereka itu beramal dengan amalan yang saleh, anna lahum ajran kabira, bahawa bagi mereka itu adalah ganjaran yang besar. Itu nama yang pertama. Quran itu yang paling dominan ialah Al-Quran. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi pun, bila Nabi nak mensifatkan kalamullah ini, Nabi sifatkan dia dengan nama Al-Quran. Banyak hadis sebut, Nabi kata ini Al-Quran, Al-Quran. Ada waktu ketika Nabi menggunakan istilah-istilah lain sebagai panggilan kepada Al-Quran. Ini kita semua tahulah. Quran ini dia sebagai petunjuk. Nama yang pertama dia. Kemudian yang kedua, kata pengarang ialah Al-Kitab. Al-Quran juga dikenali sebagai Al-Kitab. Apa dalil dia? Dalil dia surah Al-Anbiya ayat ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab. Al-Kitab, sebuah kitab yang dinamakan sebagai Al-Kitab, yang di dalamnya terdapat kemuliaan bagimu. Surah Anbiya ayat yang ke-10. Jadi Al-Kitab juga, bila sebut Al-Kitab, Al-Quran. Al-Quran juga dinamakan dengan sebagai Al-Kitab, yang mana di dalamnya terdapat kemuliaan. Kemudian yang ketiga, nama Al-Quran itu disebut sebagai Al-Furqan. Firman Allah dalam surah Furqan ayat yang pertama, tabarakallazi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Surah Al-Furqan. Maha suci Tuhan Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada penduduk alam.
Jadi Maha Suci Tuhan yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ni maksud dia Faraqa ni yang membezakan. Al-Furqan maksudnya yang membezakan di antara yang hak dan juga yang batil. Antara yang hak dan batil. Bila disebut Al-Furqan tu, maksudnya salah satu nama Quran Al-Furqan. Turunnya Al-Quran ini dengan nama Al-Furqan untuk membezakan yang ni yang betul, yang ni yang salah. Jadi dia letak nama Al-Furqan. Kalau tadi Al-Kitab tu biasalah sebagai satu kitab. Kalau Al-Quran itu nama secara umum, Al-Quran. Okey, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat disebut oleh pengarang ialah Az-Zikr. Dalil dia pada surah Al-Hijr ayat yang ke-9, firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menyebutkan sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra, az-zikr, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Az-zikra, zikir, az-zikr, atas nama zikir, sebagai satu peringatan. Az-zikru, bila kita berzikir kan, zikir. Nama az-zikru itu juga disebut sebagai Al-Quran. Az-zikru, kami menurunkan az-zikru, peringatan, satu nama zikir. Jadi peringatan itu az-zikru itu ialah Al-Quran. Okey, itu yang keempat. Kemudian yang kelima kata pengarang, tanzil. Tanzil, dalilnya pada surah Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan dia itu adalah tanzil. Tanzil maksudnya yang diturunkan, kitab yang diturunkan. Tanzilu rabbil alamin, daripada Tuhan semesta alam. Nazala maksudnya turun. Tanzil yang diturunkan. Kadang-kadang Nabi menggunakan istilah at-tanzil, itu kitab, sesuatu yang diturunkan. Itu juga nama kepada Al-Quran. Kemudian kata pengarang, Al-Quran dan Al-Kitab lebih terkenal. Dia banyak nama sini, ada 5 yang dibawa oleh pengarang. Ada lagi nama-nama yang lain, cuma dia bawa dalam kitab ni 5. Kata pengarang, Al-Quran dan Al-Kitab, nama yang digunakan sebagai Al-Quran dan juga Al-Kitab, dua nama ini lebih terkenal dari nama-nama yang lainnya. Dia kata, dalam hal ini Muhammad Abdullah Darras berkata, dinamakan Al-Quran sebabnya ia dibaca dengan lisan. Al-Quran ni sebelum ni kita dah tengok terjemah Al-Quran. Al-Quran ni daripada maksud yang dibaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Kita dah bahas pada bulan-bulan sebelum ni. Jadi Al-Quran tu benda yang dibaca. Kata Muhammad Abdullah Darras, dia kata dinamakan Al-Quran sebabnya ia dibaca dengan lisan, masuk dengan lidah. Sebab Quran ini asalnya ialah kalamullah. Kalamullah, kalam Allah yang sifatnya qadim, azali. Dia bukan makhluk. Kalau Mu'tazilah dia kata Quran ni makhluk, itu yang jadi perbalahan pada zaman Abbasiyah. Ketika itu kerajaan Islam dikuasai oleh golongan Mu'tazilah, dan ulama pada kerajaan Abbasiyah itu adalah ulama Mu'tazilah. So dia mengatakan Quran ini adalah makhluk. Sesiapa yang tak nak percaya Quran ini makhluk, maka akan dipukul, disebat, dipenjarakan. Di antaranya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia Imam As-Sunnah. Dia memang berpegang kepada sunnah kuat. Apabila kerajaan Imam Ahmad ni, Ahmad bin Hanbal dia imam mazhab, hebat, orang alim. Jadi kerajaan pada ketika itu dia Nabi sebut sinfani, dua. Di antara pemerintah, umara dan juga ulama ni, dua-dua tu ada kepentingan, ada kuasa, ada kehebatan masing-masing. Kalau disebut pentadbiran, pengurusan ni itu kerajaan, umara. Kalau ulama ni kepercayaan, siqah, kepercayaan, maksudnya penduduk, rakyat dia akan percaya kepada ulama. Walaupun kerajaan tu dia pegang kuasa, tapi orang awam ni dia percaya pada ulama. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, orang percaya pada cakap dia. Tapi kerajaan pada itu kerajaan yang sifatnya pemerintah dikuasai oleh geng golongan Mu'tazilah.
Mu'tazilah dia kata Quran ini adalah makhluk. Jadi ulama-ulama semua ni nak suruh ikut pandangan dia. Banyak Mu'tazilah ni dia punya pegangan dia banyak guna akal. Banyak guna akal. Jadi katakan Quran ni makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal dia tak nak terima. Dia kata Al-Quran ni bukan makhluk, dia kan kalamullah. Sehingga kan dia dipenjara, dipukul. Imam Ahmad bin Hanbal dia sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad ni dia jenis orang sunnah. Orang sunnah ni dia straight. Kalam dia tu straight. Cakap betul ni bukan makhluk. Quran ni bukan makhluk. Tapi bila ulama-ulama Mu'tazilah ni jumpa dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ni dia cerdik, pandai. Jadi dia reti macam mana cara nak jawab tu. Cara nak jawab. Dia tahu dah. Maksudnya ulama-ulama kerajaan tu adalah ulama Mu'tazilah. Dan dia tahu dah, dia faham Mu'tazilah ini dia banyak guna akal dan dia mengambil pendekatan mengatakan Quran itu adalah makhluk. So Imam Syafi'i dia kata macam mana bila ulama-ulama Mu'tazilah, ulama kerajaan ni jumpa, maksudnya dia nak dapatkan recognize daripada ulama-ulama besar ni, dia pergilah jumpa Imam Syafi'i, jumpa Imam Ahmad tolak, tak nak terima. Jumpa Imam Syafi'i ni cara dia jawab tu, orang cerdik jawab. Dia dah tahu dah soalan ni. Imam Syafi'i dia kata bila geng-geng Mu'tazilah ni jumpa Imam Syafi'i, dia nak kata supaya Imam Syafi'i ni menerima bahawa kitab Al-Quran itu adalah makhluk. Adalah makhluk, dicipta, penciptaan. Jadi Imam Syafi'i dia jawab macam mana? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni menurunkan banyak kitab. Ada kitab namanya ada nama suhuf, dia kata. Itu Imam Syafi'i dia kata ada namanya Taurat, Injil, Zabur, dan juga Al-Quran. Jadi dia kata memang ini semua ni adalah makhluk. Cara dia jawab tu, skill dia jawab tu, cara dia corner tu macam mana. Dia kata ini semua ni adalah makhluk. Kitab Quran, Taurat ke, Zabur ke, Injil ke, Quran, ini semua ni adalah makhluk. Dia beritahulah pada ulama-ulama Mu'tazilah tu. Bila dengar itu ulama dia, oh baguslah, Imam Syafi'i ni sependapat dengan kita geng Mu'tazilah, dia kata kan. Dia pom balik, dia kata. Jadi selamat Imam Syafi'i. Lepas tu orang datang tanya balik Imam Syafi'i, dia kata macam mana Imam Syafi'i boleh cakap macam tu? Kata Quran ni makhluk. Dia kata tak, kau tengok aku tunjuk macam ni tadi. Dia kata aku tengok ini, dia kata Quran, Taurat, Zabur, Injil ni makhluk, kata. Yang ni yang dia tunjuk ni, jari ni dia tunjuk ni makhluk Allah, bukan dia kata Quran tu. Dia tunjuk itu, selamatlah. Bila bertanya balik kan, dia terang tu. Jadi dia nak selamat, dia corner kat situ. Tapi beza dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad ni orang ni tegas, dia cakap straight, duduk penjara lah dia kan. Jadi ada kehebatan, ada cara menjawab imam ni masing-masing ya. Itu kes isu yang berlaku mengatakan Quran itu makhluk. Dan Imam Ahmad akhirnya dia ada 3 khalifah zaman Abbasiyah tu, geng Mu'tazilah semua ulama dia. Kemudian selepas itu akhirnya dia dibebaskan Okey, tapi Imam Ahmad dia tetap berpegang mengatakan Quran itu bukannya makhluk gitu. So dinamakan Al-Quran sebabnya ia dibaca dengan lisan. Quran itu yang dibaca ya. Dan dinamakan Alkitab, kata pengarang, sebab ia ditulis dengan alat tulis. So Alkitab ni sebabnya dinamakan Alkitab, dia ditulis dengan alat tulis. Bila ada kitab, maksudnya dia ditulis ayat-ayat Al-Quran, maka dinamakan dia Alkitab, kata pengarang. Kedua, nama ini menunjukkan makna yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi Alkitab itu apabila dia katakan Alkitab itu sebab ditulis, maka nama sama ada Alkitab ataupun Al-Quran tu sesuai makna dengan kenyataan dia. Alkitab benda yang ditulis, peribatan kataba yaktubu Alkitab, benda yang ditulis. Betul lah nama kita Al-Quran, qara'a yaqra'u Qur'anan, maka yang dibaca. Jadi 2 nama ni cukup popular dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Kesesuaian nama itu dengan makna pada nama tersebut, kata pengarang. Kemudian katanya penamaan Al-Quran dengan kedua-dua nama ini memberikan isyarat memang sepatutnya lah
Al-Quran dipelihara dalam bentuk hafazan dan tulisan dengan baik. Ni dari sudut sejarahnya, Quran ni turunkan zaman Nabi, mulanya Quran itu terpelihara dalam bentuk hafazan dalam dada-dada para sahabat, dalam dada Nabi SAW, dalam dada para sahabat. Dia bukan Quran tu untuk ditulis, tetapi Nabi ada penulis wahyu, katibul wahyi, kutabul wahyi, penulis para wahyu, adalah beberapa orang. Sebab pada peringkat awal tu memang negara yang dibina oleh Nabi, negara Islam di Madinah, dan ketika berhijrah tu orang yang boleh membaca menulis ni terlalu sedikit. Maka dengan itu lebih banyak mereka ni menghafal. Terus Nabi sebut dia hafal tu. Dan antara kelebihan orang Arab ni, dia memang ada kelebihan, dia kuat menghafal, mengingat. Dan dia punya kehebatan orang Arab pada zaman jahiliah itu, bila Nabi dah datang tu, mereka ni memang golongan yang suka bersyair, berpuisi. Itu kehebatan yang ada pada mereka. Dan diingatlah syair-syair diingat. Dan kuatnya ingatan mereka ni, dia boleh ingat nama dia, nama bapak dia, datuk, nenek moyang dia, sampai terus kepada nabi-nabi yang terdahulu. Di antara yang paling hebat pada ketika itu, kalau orang dekat Mekah, zaman Mekah tu, ialah sahabat Nabi yang paling rapat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni sahabat Nabi, dia golongan bangsawan, orang yang ada-ada, orang yang ternama, orang yang hebat. Jadi hebatnya Abu Bakar As-Siddiq ni, kuatnya ingatan dia. Dalam kalangan orang Arab, kalau mereka ini datang ke Mekah, sesiapa sahaja yang datang ke Mekah, tiba-tiba jumpa orang dia tak tahu titih baris, dia tak tahu keturunan mana, daripada mana sini. Jadi semua orang kata, kalau nak tahu keturunan siapa, daripada mana datang tu, ini adik-beradik mana, pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Tu kehebatan yang ada pada Abu Bakar. Orang bangsawan hebat, dia ingat semua susu galuh ke keturunan. Datang jumpa Abu Bakar As-Siddiq, dia akan cerita, okey, dia tanya nama siapa, nama bapak kamu. Nama itu dapat 2-3 nama dia boleh sebut dah. Kamu ni daripada sini, ini bapak kamu, ini nenek kamu, onyang tu, ini. Keturunan ni daripada sebelah sini, gini. Dia sebut. Itu kehebatan orang Arab. Dia ingat semua nama tu. Jadi Abu Bakar ni golongan bangsawan, ni cukup disegani, orang yang dipercayai dan disegani dalam kalangan orang Arab. So kuat ingatan mereka. Jadi Quran itu turun pada peringkat asasnya adalah dalam bentuk hafazan, ada dalam dada-dada para sahabat, terpelihara dengan hafazan, bukan dengan tulisan. Tulisan ni kaedah yang kedua. Sebab itu mutawatirnya Al-Quran ini, sifat mutawatir Al-Quran ini yang tak ada khilaf adalah dari sudut bacaan. Bacaan tu semua secara mutawatir, tak ada khilaf. Baca sama, cuma adalah wajah-wajah qiraat itu dari sudut bentuk bacaan, tapi mutawatir dari sudut bacaan. Sebab kalau dari sudut tulisan, dia tulisan Arab. Kalau ada tulisan aja, kalau orang tak belajar membaca, walaupun dia tulis, tak boleh juga nak baca. Contohnya ayat Quran tu ditulis dengan tulisan Cina, ataupun ditulis dengan tulisan Jepun, tulisan Korea ke, boleh baca. Kalau kita tak belajar bahasa dia, ditulis dengan bahasa Melayu, kalau orang tak reti baca, tak boleh juga. Sebab Quran tu terpelihara adalah dari sudut hafalan. Ada dalam dada-dada para sahabat. Tulisan ni cover dia yang kedua. Sebab itu para sahabat masing-masing, mereka ni ada masah masing-masing, simpan untuk simpanan masing-masing dari sudut tulisan. Tetapi para sahabat ni bukan semua ada 30 juzuk Quran dari sudut tulisan yang disalin. Ada yang sebahagiannya berapa juzuk, berapa surah aja, tapi dari sudut hafalan boleh dikatakan kesemua para sahabat ni dia ingat semua ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu apabila Zaid bin Sabit dia kumpulkan ayat Al-Quran sehingga akhir surah Taubah, kita pernah ceritakan dulu, nak cari siapa yang betul ada menyimpan manuskrip yang asal. Ini zaman Abu Bakar As-Siddiq, bila dia nak jadikan mashaf Quran tu mashaf kerajaan yang formal, siapa yang ada betul-betul ambil manuskrip
penulisan Al-Quran tu depan Nabi SAW. Dia nak 2 penyaksian ni dia letakkan Zaid bin Sabit, tak dapat, tak jumpa. Sampailah ada akhirnya seorang sahabat yang ada pada dia dari sudut tu tulisan, sedangkan dari sudut hafazan semua para sahabatnya hafal. Tetapi nak sabitkan benda tu ia adalah Quran, dia perlu dari sudut tulisan yang betul ditulis depan Nabi SAW. Sebab itulah kali pertama nak dibuat mushaf kerajaan. Sebelum tu masing-masing ada mushaf. Mushaf sahabat itu, mushaf Ubay, mushaf Abdullah bin Mas'ud, mushaf Zaid bin Sabit, mushaf Aisyah, mushaf Fatimah, mushaf Ali. Masing-masing sahabat ni ada mushaf masing-masing. Tapi nak buat yang standard kerajaan punya mushaf, jadi nak longgok, kena letak satu kaedah, satu penanda aras dan standard semua. Jadi bukan satu benda yang mudah. Yang tu kita dapat trace. Bila ulama trace, tengok tarikh balik, rupanya dari sudut tulisan ada problem. Ada problem. Tak dapat yang akhir tu nak 2 penyaksian, dapat 1 je penyaksian. Saya pernah ceritakan dulu kehebatan sahabat yang ada penyaksian pada dia 2 penyaksian. Seorang tapi dinilai dengan 2 penyaksian. Jadi Quran itu adalah dalam bentuk hafazan dan juga dalam bentuk tulisan yang kedua. Tulisan tu cover dia aja. Kemudian dengan demikian, apabila di antara salah satunya ada yang tersilap, maka yang lain akan meluruskannya. So kalau ada, bila diingat hafazan, tengok cek salah, baca salah, tulis salah, boleh cek dengan hafazan, sebaliknya. Tetapi kita tidak boleh hanya berpegang kepada hafazan seseorang sahaja sebelum hafazannya sesuai dengan tulisan yang telah disepakati oleh para sahabat, yang disampaikan kepada kita daripada generasi pertama kepada generasi sesudahnya sesuai aslinya. Jadi Al-Quran itu sifatnya mutawatir. Maksudnya setiap generasi itu dia akan ambil bacaan yang betul. Dan Quran ni bila kita ambil secara talaqi musyafahah, ambil daripada mulut tu tok guru kita, tok guru ngaji kita kan, dia baca macam mana, follow, yang ni follow, anak kita follow, cucu kita follow. Itu dia berlaku proses itu. Proses mutawatir tu dia berterusan. Jadi kena tulisan tu dengan bacaan tu dia selari, dia kata. Kita juga tidak boleh berpegang sahaja kepada tulisan penulis sebelum tulisan itu sesuai dengan hafazan tersebut berdasarkan isnad yang sahih dan juga mutawatir. Kalau kita nak berpegang kepada tulisan je pun tak boleh. Sebab bacaan itu adalah lebih penting, sebab dia melibatkan al-isnad, itu sanad bacaan yang sahih dan juga mutawatir. Saya pernah sebutkan, untuk jadi Quran tu dia ada 3 syarat dia yang disebut oleh Imam Ibnul Jazari. Yang pertama ialah dia bahasa Arab, yang kedua dia bertepatan dengan Mushaf Utsmani, dan yang ketiga ialah sah sanadnya. So ada 3 syarat ini baru kita boleh panggil dia Al-Quran. Kata Imam Ibnul Jazari, kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu fa hazihi salasatu al arkanu. 3 rukun: bahasa Arab, bertepatan dengan Mushaf Utsman dan Musnad Utsman, dan juga sah sanadnya. So dia sebut sini dari sudut sanadnya tu sahih. Yang kedua tadi dari sudut tulisan, Mushaf Utsmani, bahasa tu memang bahasa Arab. Tak ada kita jumpa dalam mushaf ni ada bahasa Jawa ke bahasa Melayu, tak ada. Okey. Kemudian kata pengarang, dengan cara pemeliharaan seperti ini, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah tanamkan ke dalam jiwa umat dan mengikuti nabinya, maka Al-Quran tetap terselamat dengan kukuh. Yang demikian sebagai realiti daripada janji Allah yang menjamin keselamatan Al-Quran daripada perubahan dan penyimpangan, seperti firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. So dalil ni kita dah baca tadi, nama Al-Quran itu sebagai Az-Zikra, kami yang menurunkan Al-Quran kepada kata Allah dan kami yang memelihara menjaganya. Maka Al-Quran tidak mengalami perubahan dan keterputusan sanad seperti berlaku pada kitab-kitab sebelumnya. Okey, dia berbeza. Quran ini yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad ini, Quran ini dia ni terpelihara sampai hari kiamat. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain.
kitab Zabur, Taurat, Injil, suhuf-suhuf Nabi terdahulu, suhuf Musa, suhuf Nabi Adam, kan? Yang ni suhuf tu. Yang mana kitab-kitab terdahulu ini Allah turunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu, sifatnya adalah tahdid. Maksudnya hanya pada kaum ataupun puak-puak tertentu sahaja. Yang ni kitab ni turun kepada Bani Israel, ini pada orang Nasrani, yang ni kepada orang Yahudi, yang ni kepada kaum keluarga Nabi Shu'aib aja, yang ni kepada Nabi Daud untuk kaum orang-orang dekat tempat dia aja. Jadi kitab-kitab sebelum pada Quran ni Allah tak janjikan dia terpelihara sampai hari kiamat. Tak ada janji daripada Allah. Sebab dalam plan Allah tu memang Allah turunkan untuk Nabi Daud, nama kitabnya Zabur, untuk orang-orang kampung Nabi Daud aja, macam tu. Kan, katakan Nabi tu, katakanlah kita kat Meru ni, untuk orang-orang Meru je satu kitab ni Allah turunkan. Satu, yang pertama. Kedua, kitab-kitab yang terdahulu ni dia turun, dia tak macam Al-Quran, tapi dia turun tu terus, sekaligus. Kalau Quran tu 30 juzuk terus. Kitab Zabur, Taurat, Injil tu dia terus semua sekali. Berapa helai, berapa muka surat, semua sekali sederak. Berbeza dengan Al-Quran. Quran ni dia turun secara beransur-ansur. Dia ada yang turun secara serentak 30 juzuk, kemudian daripada langit dunia kepada Nabi sifatnya beransur-ansur. Dan kitab yang sebelum ini untuk kaum-kaum tertentu, sebab kaum tu dia akan habis. Nabi tu akan mati, plan Allah akan hantar Nabi yang lain. Dan Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala turunkan Quran, dan Allah plan Nabi Muhammad ni Nabi terakhir, lepas Muhammad tak ada Nabi dah. Jadi bila Allah punya plan macam tu, blueprint Allah begitu, maka kitab yang terakhir ni Allah Ta'ala kena pastikan dia terpelihara sampai hari kiamat. Tak boleh lah dia rosak, tertukar ke, berlaku penipuan, penyelewengan, sebab dia nak menjadi petunjuk, kitab hidayah, kitab yang sifat mukjizat. Kalau Quran ini berubah, Nabi tak turun dah selepas Muhammad, maka risalah Allah tu, kefahaman tentang agama tu akan lari. Itu yang berlaku kepada kitab-kitab sebelum ni. Plan Allah Ta'ala cipta manusia tu bermula pada Nabi Adam tu. Kalau kita tengok, bila Allah turunkan hukum sesuatu tu sesuai dengan masa dan zamannya. Allah Ta'ala turunkan kitab ni untuk Zabur, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat dan Injil, sesuai untuk masa dan zamannya. Lepas zaman tu Allah Ta'ala tahu dah mereka akan sesat, berlaku penyelewengan pada kitab Taurat, kitab Injil. Allah Ta'ala tahu dah. Tak apa, Allah Ta'ala biar. Sebab Allah Ta'ala nak hantar Nabi yang terakhir dengan kitab yang namanya Al-Quran, dan Quran ni sifatnya terpelihara. So inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Cuma yang terpelihara tu Allah confirm ialah teks Al-Quran. Teks dia Allah Ta'ala confirm kan, memang tak berubah, betul sebagai rujukan. Tetapi dia berubah pula dari sudut apa? Dari sudut mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Datang pula ayat Quran tu, dia ada dua kerangka. Satu namanya ayat muhkamat, satu lagi nama dia ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ni ialah ayat yang jelas hukum dia, kita baca faham. Semayang macam mana, puasa, kena keluar zakat, jelas. Kemudian ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni ayat yang sifatnya samar-samar. Jadi di situ berlaku pula pentafsiran yang berbeza-beza. Datangnya ulama bahagian fiqh, melahirkan mazhab-mazhab fiqh, melahirkan mazhab-mazhab akidah, lahirnya Syiah, lahirnya Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah. Azan. Lebih laluan untuk azan.
Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang kasih sekalian ya. Kita sambung sikit lagi ya. Habiskan perenggan bawah ni. Kita habiskan bahagian nama Al-Quran ni. Ada satu perenggan kita. Jadi tadi tafsiran itu berbeza, melahirkan mazhab-mazhab fiqh, mazhab akidah, Mu'ji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, semuanya menggunakan teks Al-Quran yang sama, tetapi interpretasi dia punya penerangan itu, dia interpret itu, tafsiran itu yang berbeza. So angle yang dia tengok yang berbeza. So Allah confirmkan ayat itu, teks itu terpelihara, tapi tafsiran tu dia terpulang, maka berlaku perbezaan di situ. Okey, kita ambil ke perenggan terakhir ni. Di antara hikmahnya adalah untuk menjelaskan bahawa kitab-kitab samawi lainnya diturunkan hanya bersifat sementara sahaja. Itu yang saya sebut tadi, tidak selamanya. Adapun Al-Quran diturunkan untuk memperbetulkan dan melindungi kitab-kitab yang sebelumnya. Maka Quran ni, kitab yang terakhir turun, dia menerangkan, membetulkan kitab-kitab yang sebelumnya yang telah diselewengkan. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf tu. Jadi bila datang Quran, dia betulkan mana yang dah diselewengkan, kata pengarang. Dalam kitab-kitab itu mengandungi kebenaran yang pasti, tetapi Allah menambahnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Al-Quran dapat menjalankan fungsi kitab-kitab sebelumnya, tetapi kitab-kitab itu tidak sebanding dengan keberadaan Al-Quran. So beza.
Memang ada sebelum Nabi Muhammad tu kitab-kitab sebelum, tapi kitab-kitab sebelum daripada Nabi Muhammad ni dia tidak lengkap, tidak sempurna. Maka datangnya Al-Quran, satu, dia meneruskan tradisi kitab-kitab sebelum ini, iaitu apa? Yang pertama yang paling besar ialah tauhid. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah, sama ada suhuf ataupun kitab, yang pertama ada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mensyirikkan Allah, itu yang pertama. Kemudian dia datang dengan syariat yang ada pada kita, dan syariat itu berbeza. Setiap nabi itu, setiap tempat itu, setiap kaum kabilah itu berbeza. Ada syariat yang nabi yang mencuri, hukum dia kalau kita potong tangan kan. Ada hukum mencuri, hukum dia bunuh. Ada tempat tu mencuri, dia kena duduk tengah kawasan lapang, datang peti akan sambar dia. So syariat berbeza, tapi tauhid semua sama. Syariat dia boleh berbeza. So kitab-kitab itu berbeza. Kitab manakala Al-Quran ini datang, dia menyempurnakan kelemahan-kelemahan kitab yang ada sebelum ni yang tak lengkap, dia melengkapkan. Dia kata, Allah telah mengtakdirkan untuk menjadikannya sebagai saksi sampai hari kiamat. Maka Quran ini, kitab yang terakhir, dia menjadi saksi kepada kitab-kitab sebelum ni. Dan kitab-kitab sebelum ni, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, dah menceritakan juga tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah rekod dalam Quran, Allah Ta'ala sebut golongan Yahudi, Bani Israel ni, dia kenal Nabi Muhammad itu sebagaimana dia kenal anak-anak dia. Tu hebatnya Quran ni, dia rekod, dia bagi tahu. Walaupun kitab Taurat, Injil tu dah diselewengkan, tapi Allah rekod. Allah Ta'ala kata, dia orang ni sebenarnya dia kenal Nabi Muhammad ni sebagai dia mana dia kenal anak-anak dia. Tapi mereka ni, dia dah padam, dia buang dalil-dalil itu, dia tak nak beriman. Tapi sebenarnya dah ada dalam kitab. Maka Quran ini datang, dia akan menjadi saksi kepada kitab-kitab yang sebelum ni. Dia saksikan, dia buktikan kebenaran itu semua, dan sampailah kepada hari kiamat sebagai saksi. Dan jika Allah menghendaki sesuatu perkara, maka dia akan mempermudahkan jalannya, kerana dia, yakni Allah, maha bijaksana dan maha mengetahui. Inilah alasan yang munasabah, kata pengarang. Kata pengarang, kenapa Al-Quran itu dengan banyak nama, sifatnya yang terakhir terpelihara sampai kepada akhir zaman. Kata pengarang itulah dia ni untuk melengkapkan kitab-kitab yang sebelumnya, memelihara ilmu-ilmu yang Allah nak sampaikan sebagai petunjuk dan juga menjadi saksi. Dan Allah itu kalau dia nak mudahkan urusan, semua dia boleh buat. Kun fayakun. Itu kuasa dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bersesuaian dengan Nabi akhir zaman, maka dia Quran ini terpelihara terus sampai akhir zaman. Kalau tak terpelihara, habislah kita. Tak ada kitab yang boleh kita pegang. Walaupun golongan orientalis, golongan kafir ini sentiasa mencari ruang dan peluang, mencari kelemahan Al-Quran. Quran itu bila turun, Allah cabar geng-geng jahiliyah, geng musyrikin Mekah ni. Mereka ni pandai berpuisi, bersyair. Kehebatan dia pada zaman itu, dia bukan zaman macam zaman Nabi Musa, zaman ahli sihir, tak. Tapi zaman orang banyak menggunakan puisi, syair. Datang Quran itu mencabar. Siapa di antara kamu, golongan kafir Quraisy, yang mampu buat seperti Quran? Satu ayat, satu surah, satu juzuk, datangkan. Tak mampu. So cabaran Allah itu bermula pada zaman jahiliyah. Quran tu sampai hari ini dicabar. Tak ada siapa yang boleh sambut cabaran itu. Walaupun orang Arab sendiri, bahasa dia tak boleh nak cabar, tak boleh nak cipta, nak buat. Adalah yang cuba buat, tapi dia jadi lawak lah. Cerita tentang katak lah, cerita tentang fil, gajah ada telinga besar, dia punya belalai panjang, ekor kontot. Itu yang ada yang dia buat. Jadi bila kita dengar tu, orang sastra bila dengar tu, dia tak tally dengan bahasa Al-Quran. Hatta sendiri apabila orang jahiliyah, orang yang hebat dari sudut syair, syuara ni, bila dia dengar Al-Quran, dia kata, ini bukan kalam manusia, laisa min kalamil bashar, bukan kata-kata manusia, tapi dia turun daripada
satu kuasa yang cukup besar daripada tu Tuhan Rabbul Jalal, Rabbul Izzah. Okey, sampai situ. Yang bawah ni dia akan masuk kepada sifat-sifat Al-Quran. Ya, Allah SWT melukiskan Al-Quran dengan banyak sifat. Habis dah. Tadi dari sudut nama, ada 5 nama yang pengarang bawa. Sampai situ habis sebab nama. Jadi insya-Allah kuliah kita yang akan datang kita akan tengok pula dari sudut sifat-sifat. Sifat ni lagi banyak. Nama pun banyak, cuma pengarang dia letak 5. Lepas ni insya-Allah kuliah kita akan datang kita akan tengok sifat-sifat Al-Quran yang disebut, dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.